Selamat malam semua. Apa khabar? Lama saya tak buat live. Sekejap saya setting sekejap. Sekejap je. Okey. Dah. Selamat malam. Selamat malam, Papo. Papo tolong copy tajuk audio ni bubuh kat ruang komen, boleh tak? Jadi orang tahu orang tahu apa tajuk kita punya discussion malam ni. Jadi malam ni kita nak bercakap tentang satu artikel yang dimuat naik di FMT, Freemason Today, yang berkenaan dengan pengagihan kerusi di kalangan komponen parti Perikatan Nasional. Kita punya tajuk diskusi tu. Bapa tolong copy bubuh kat dalam ni so that orang boleh tengok tajuk apa kita punya live malam ni. Bro Eden lah, lama tak nampak Selamat datang semua. Okey, masuk dulu. Tajuk kita malam ni berkenaan dengan agihan kerusi di kalangan untuk komponen-komponen di dalam Perikatan Nasional. Saya merujuk kepada satu artikel Freemason Today yang mengatakan pihak PAS yakin permasalahan isu agihan kerusi di kalangan komponen Perikatan Nasional ni boleh diselesaikan dengan cara amicable, cara persahabatan, cara semangat persahabatan. PAS katakan di dalam artikel itu, Timbalan Presiden PAS mengatakan, seperti mana artikel itu katakan. Jadi posting artikel tu 2-3 hari lepas saya pick up. Kemudian saya post di Facebook saya membuat ulasan dan saya memberi pendapat saya berkenaan dengan isu ini, isu agihan kerusi di dalam PN yang akan diselesaikan dengan cara semangat persahabatan, kata PAS, Timbalan Presiden PAS. Jadi telah jelaslah pendirian PAS untuk agihan kerusi ini. PAS lebih orang kata terarah kepada Perikatan Nasional. Sekejap je, ada call meeting. Yes sir. Siapa dia tu? Oh. Ya, acceptable argument dia, Tan Sri. Ya, betul, boleh pakai argument dia tu. Boleh pakai argument dia tu. Saya dah forward dekat Azam. Saya kata guna poin-poin yang Tan Sri bagi tu lah. Guna yang poin Tan Sri bagi tu.
Dia kata okey. Betul lah yang dia cakap tu, dia maksudkan tu betul lah. Saya setuju dengan dia. Yes, certainly. Okay. Alright. Thank you, sir. Right. Sorry kawan saya call tadi. Sorry. So berbalik pada topik kita tadi berkenaan dengan soal agihan kerusi yang diperkatakan oleh pihak PAS. PAS kata agihan kerusi dalam Perikatan Nasional boleh dibuat di atas semangat persahabatan. Nampaknya pada pendapat saya bila saya baca artikel tu, saya tengok kenapa PAS buat, Timbalan Presiden PAS buat statement macam gini Dia kata isu agihan kerusi dalam Perikatan Nasional ni boleh diselesaikan secara semangat persahabatan. Kenapa PAS bercakap begitu? Sedangkan kita Muafakat Nasional antara BN dengan PAS belum ada apa-apa cerita pun, tidak ada apa-apa maklumat tentang agihan kerusi di dalam Muafakat Nasional. Pada pendapat saya, di peringkat ini bila-bila masa boleh berlaku PRU 15. Kalau kita tengok sesi Parlimen 13 Julai, Majoriti Perikatan Nasional 111 versus PH 109, kalau kita campur lagi dua orang, Datuk Max Ong Kelly dengan Rashid Hasnun yang tak mengundi Datuk Max Ong Kelly dia sakit, dia kat hospital, dia tak boleh datang Parlimen, tapi Datuk Rashid Hasnun mengambil posisi berkecuali. Kalau kita kira dua ni menyokong PN, maka PN hanya ada 113 MP. PH ada 109 itu sangat tipis dan sangat tidak kukuh, dan saya menjangkakan mungkin boleh berlaku Parlimen tergantung sebab 2-3 hari ini saya tengok ada propaganda menunjukkan kekuatan PN 111 dan PH pun 111. Saya pun tak tahu betul ke tidak kan, tapi itu yang dimainkan di media sosial. Dan saya berpendapat apabila PAS membuat statement seperti mana yang dilaporkan oleh artikel Free Malaysia Today ni, iaitu PAS bercakap tentang agihan kerusi dalam Perikatan Nasional. Persoalan saya, bagaimana PAS boleh bercakap tentang soal agihan kerusi di dalam Perikatan Nasional, sedangkan perkara pokok iaitu soal agihan kerusi di dalam Muafakat Nasional di antara Barisan Nasional dengan PAS masih belum jelas, masih sama. Bagi saya Muafakat Nasional tak ada apa-apa perjanjian, tak ada. Muafakat Nasional ada satu piagam, mission statement. Jadi satu piagam, dia ada satu objektif. PAS dengan BN ni ada satu objektif di dalam Muafakat Nasional. Dia tak ada satu perjanjian. Kita tak nampak satu perjanjian, dan soal kedudukan PAS, kerusi PAS dengan kerusi UMNO di dalam Muafakat Nasional belum diputuskan. Tapi PAS dah bercakap tentang soal agihan kerusi di dalam Perikatan Nasional. Ini satu perkara yang menarik perhatian saya, kerana sewajarnya PAS menumpukan soal kerjasama politik di dalam Muafakat Nasional dulu. PAS harus menghormati Muafakat Nasional dan PAS harus utamakan persetujuan di dalam Muafakat Nasional. Muafakat Nasional adalah antara BN dengan PAS. Isu di dalam Muafakat Nasional harus diselesaikan dulu sebelum PAS hendak berbincang soal agihan kerusi. Sebelum PAS hendak berkata yang agihan kerusi di dalam Perikatan Nasional boleh dilakukan di atas semangat persahabatan. Dan
saya rasa tidak ada kepada muafakat nasional. Seharusnya keutamaan PAS adalah muafakat nasional. Kerana apabila Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, kerajaan Perikatan Nasional ditubuhkan. Saya masih sama lagi ketika itu. Apakah penubuhan Perikatan Nasional ni dibuat dengan muafakat nasional join Perikatan Nasional ataupun secara bersaingan, BN dan PAS join secara berasingan di dalam Perikatan Nasional. Itu saya tak pasti. Tapi di mata kasar yang rakyat tahu, yang orang ramai tahu, tertubuhnya Perikatan Nasional kerana muafakat nasional, iaitu BN 43 MP, PAS 18 MP. Kesemuanya 61 MP dengan kekuatan 61 MP join dengan PPBM Tan Sri Muhyiddin dan kluster Azmin untuk menubuhkan Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi saya rasa agak pelik lah apabila PAS buat statement untuk Perikatan Nasional. PAS memberi pendapat dia tentang agihan kerusi di dalam Perikatan Nasional. Sepatutnya PAS dahulukan soal agihan kerusi, kerjasama politik di dalam muafakat nasional. Itu yang kita hendak dengar. Tapi hingga hari ini, hingga saat ini, kita tak nampak apa-apa perjanjian di antara BN dengan UMNO. Ada BN dengan PAS. Tak ada. Tak ada satu perjanjian dalam muafakat nasional, tak ada. Muafakat nasional hanya ada satu piagam. Cuba kita baca balik piagam tu. Itu untuk menjunjung perlembagaan persekutuan. Tidak, dia bukannya satu perjanjian ataupun satu Memorandum of Understanding. Bukan satu MOU politik. Bukan. Ya, muafakat nasional hanyalah satu mission statement, satu misi, iaitu untuk PRK. Ya. Tidak jelas lagi muafakat nasional, apakah kedudukan kita, BN dan PAS, apakah posisi kita dalam soal agihan kerusi jika berlaku PRU 15. Kita tak boleh tangguh lagi, kita tak boleh tunggu lagi. Pada pendapat saya, muafakat nasional harus buat rumusan, harus buat conclusion, ya, harus muktamadkan, harus finalisekan. Harus finalisekan isu agihan kerusi ini di dalam muafakat nasional dahulu. Ya. Perkara ini belum selesai, tidak diperbincangan. 3-4 hari lepas saya baca satu posting, dia mengatakan belum ada persetujuan di antara BN dan PAS di dalam muafakat nasional berkenaan agihan kerusi. Sorry, saya sakit mata. Belum ada. Tak ada. Tapi artikel PAS di Freemasonry Today itu telah mengatakan soal agihan kerusi di dalam perikatan, bukan dalam muafakat nasional. Macam mana tu? Pada saya, PAS dan BN harus utamakan soal agihan kerusi di dalam muafakat nasional dulu, bukan bercakap tentang perikatan nasional. Dan pada pendapat saya, apa-apa boleh terjadi dalam seminggu dua ini. Kita harus bersedia. Ya, kita harus bersedia. Ada juga penyokong-penyokong UMNO yang katakan biar pihak atasan tentukan, kita orang bawah kita tunggu saja. Saya berkata pula, kalau macam tu, you all jangan persoalkanlah apa yang UMNO putuskan. Ini apa yang UMNO putuskan, you all persoalkan. You all kata tak betul. Laskar Cyber kata, Datuk Lokman kata apa yang UMNO buat tak betul. Boleh pula you all sokong. Boleh pula you all tak nak ikut keputusan atasan, pimpinan atasan UMNO. Tapi dalam situasi ini, you suruh kita ikut pimpinan atasan UMNO. Okey, kita ikut. Tapi apa yang kita perkatakan ini adalah kenapa PAS lebih utamakan Perikatan Nasional. Kenapa PAS bercakap tentang Perikatan Nasional? Kenapa tidak PAS bercakap tentang muafakat nasional? Itu yang
saya persoalkan. Kalau PAS nak berkata soal agihan kerusi di dalam Perikatan Nasional boleh dibuat atas semangat persahabatan, maka PAS kena buktikan dululah di dalam Muafakat Nasional. Bukan buat di Perikatan Nasional. Bukan di PN, buat di MN dulu. Ya, kalau PAS kata PAS hendak PAS yakin yang masalah agihan kerusi di dalam Perikatan Nasional boleh diselesaikan dengan semangat persahabatan, seharusnya perkara ini diselesaikan dulu di dalam Muafakat Nasional. Selesaikan dulu agihan kerusi di dalam Muafakat Nasional. PAS harus utamakan Muafakat Nasional. Kita UMNO, kita utamakan Muafakat Nasional. Jadi saya rasa pelik lah apabila PAS utamakan Perikatan Nasional. Dan okey, PAS nak utamakan Perikatan Nasional, boleh PAS bagi kawasan PAS. Jangan suruh kita UMNO serah kawasan kepada Azmin, serah kawasan kita kepada PPBM. Tak boleh lah. PAS Terengganu dah buat statement. 8 parlimen di Terengganu, 6 kawasan yang dia menang, dia akan pertahankan. Kawasan dia pertahankan. Dia tak nak pula atas nama persahabatan korbankan kawasan tu bagi kat Azmin ke, kluster Azmin ke, PPBM ke. Dia tak nak pula. Dia bersungguh nak pertahankan yang Terengganu tu. So di sini kita nampak tidak konsisten. Inconsistency of PAS. Bagaimana PAS tidak konsisten, ya. Saya tengok dalam soal ini. Kalau tang dia, kursi dia pertahankan. Tapi bila Perikatan Nasional, dia kata boleh diselesaikan secara semangat persahabatan. Kursi dia tak bagi. Dia nak kita UMNO mengalah. Bagi kursi kat kluster Azmin, bagi kursi kat Tan Sri Muhyiddin Yassin, PPBM. Saya tidak berapa selesa perut lah macam itu. Saya tak berapa setuju lah. Terus terang saya katakan, saya tak berapa setuju lah. Saya tak berkenaan dengan saya tak berapa setuju lah dengan saya tak nampak komen kawan-kawan saya ni. Kenapa? Kejap saya buka. Saya nak tengok komen, tapi tak nampak komen. Macam mana saya nak ulas? Saya tengok kat phone lagi satu. Saya tengok kat phone lagi satu sekejap. Tan Sri Muhyiddin Yassin, PPBM. Saya tidak berapa selesa perut lah. Ya, Ahmad Albat. Ya. Yes, you are confident our leaders know what best for the nation. Yes, I agree with you. Yes. Our leaders know what is the best for the nation, but it doesn't mean that we UMNO BN, we have to sacrifice our seats for Azmin cluster and for PPBM. We are talking about soal agihan kerusi, Bro Ahmad Albab. Ya, kita soal agihan kerusi ni pada pendapat saya harus diselesaikan di kalangan Muafakat Nasional dulu. Tetapi kalau you tengok di audio saya ni, saya ada paste, saya ada copy paste satu link berita Film Malaysia Today tu. Kalau you tengok situ, you boleh nampak yang PAS mengatakan, PAS bercakap tentang soal agihan kerusi di dalam Perikatan Nasional. Kenapa PAS cakap tentang Perikatan Nasional? Sepatutnya bercakap tentang Muafakat Nasional. Dan sehingga saat ini tidak ada apa-apa persetujuan atau pengumuman yang BN dengan PAS telah bersetuju berkenaan agihan kerusi di dalam Muafakat Nasional. Tak ada. Kita tak nampak tu semua tu. Kita tak nampak. Ya, Yati. Ya, betul. Saya setuju dengan Yati. Rohaizat. Ini bukan soal mencuba. Ini soal kita kena selesaikan masalah Muafakat Nasional dulu. Ya, betul Moku Ashraf. Dah lama perkara agihan kerusi dalam MN tak selesai. PRU 15 boleh terjadi pada bila-bila masa.
Sepatutnya benda ni dah selesai ya. Dah selesai ya. Selamat malam Bro Din. Sorry, saya baru dapat nampak komen. Tadi tak nampak sebab saya terpaksa guna phone lain baru saya boleh nampak. Jadi, my argument is, Ahmad Albam ya. My argument is, argument saya, persoalan saya, kenapa PAS bercakap tentang agihan kerusi dalam Perikatan Nasional sedangkan soal agihan kerusi di dalam Muafakat Nasional belum dimuktamadkan. 2-3 hari lepas saya tengok satu posting dia kata belum ada persetujuan, belum ada muktamad. Dan bagi saya bila-bila masa boleh berlaku PRU 15. Bila-bila masa. Itu bagi saya. Kita harus bersedia. Pada ketika ini bagi saya Muafakat Nasional harus bersedia. Harus sudah ada satu pengumuman bahawa Muafakat Nasional, BN dan PAS telah memuktamadkan soal agihan kerusi. Selepas muktamadkan di dalam Muafakat Nasional, barulah boleh PAS nak cakap tentang Perikatan Nasional. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi siapa-siapa ada pendapat, boleh bagi pendapat. Siapa-siapa ada komen, boleh bagi komen sekarang. Saya tengok mana-mana komen pendapat yang saya boleh jawab. Saya jawab Ya, Rosman Saad. Ini yang saya cuba katakan ya, Bro Rosman Saad ya. You kata kerusi UMNO jangan sentuh. Kalau nak kekal, tak, kerusi UMNO jangan sentuh. Ya, saya setuju tu. Saya setuju dengan Rosman Saad. Saya setuju. Ya. Bincang dulu. Muafakat Nasional. Bincang dulu. Setuju dulu. Muktamad dulu. Lock dulu. Seal dulu. Lepas tu baru cakap tentang soal persahabatan ke, semangat persahabatan ke, apa ke, dalam Perikatan Nasional ke apa ke. Kita lock dulu, kita seal dulu, kita kuncikan dulu, muktamadkan dulu soal agihan kita, kursi kita di dalam Muafakat Nasional ya. Ya Bro Ahmad Albab ya. Kita patut kuatkan Muafakat Nasional. PAS, bagi saya, PAS harus utamakan Muafakat Nasional. Persetujuan Muafakat Nasional harus dimuktamadkan tentang kursi ini. Harus dimuktamadkan. Sekarang ni kita masih sama, Ahmad Albab. Sekarang ni tak ada. Kita tak tahu bagaimana kedudukan Muafakat Nasional. Kita tak tahu sama ada Muafakat Nasional dah muktamadkan belum dengan BN dengan PAS dah muktamadkan belum, PAS tanding mana, BN tanding mana, dah muktamad ke belum Muafakat Nasional ni. Kalau belum dimuktamadkan, kenapa bincang soal agihan kerusi untuk Perikatan Nasional? Kalau PAS nak bincang, silakan. Tak ada siapa boleh sekat PAS. Itu hak PAS. Tapi bagilah kerusi PAS. Jangan nak suruh kita UMNO korbankan kerusi kita untuk kluster Azmin dan PPBM Tan Sri Muhyiddin. Tak boleh lah macam itu. Saya tak setuju lah. Saya tak setuju. Sebab saya tengok PAS tidak utamakan Muafakat Nasional. Dan bagi saya, BN dan PAS harus menghormati Muafakat Nasional. Harus utamakan Muafakat Nasional dahulu. Ya, utamakan dulu. Hormati dulu dan utamakan dulu Muafakat Nasional. Sebab Muafakat Nasional diwujudkan dulu pada tahun lepas, 2019. Perikatan Nasional baru ditubuhkan pada bulan Mac. Jadi kita utamakan. PAS dan BN harus utamakan kepentingan Muafakat Nasional. Harus muktamadkan dulu soal agihan kerusi di dalam
Muafakat Nasional. Kita hendak tahu. Kita pengundi, kita hendak tahu. Jika berlaku PRU15 dalam masa terdekat sebulan 2 ni, ya betul, jentera kita dah standby, dah steady, dah sedia, dah ready. Tapi bagaimana kita punya persefahaman, perjanjian politik, kerjasama politik kita dengan PAS? Macam mana soal agihan kerusi itu? Itu kita perlu tahu. Perlu diselesaikan dulu soal muafakat nasional. Lepas tu baru cerita Perikatan Nasional. Kalau PAS nak cerita Perikatan Nasional, silakan. Tapi bagi kerusi PAS lah, bagi kawasan PAS lah. Ini menjuarai Perikatan Nasional. PAS menjuarai Perikatan Nasional. PAS utamakan Perikatan Nasional, bercakap tentang atas semangat persahabatan, soal agihan kerusi boleh diselesaikan di dalam Perikatan Nasional. Tapi dia hendak kita UMNO bagi kerusi kita. Come on. Itu tak realistik bagi saya. Tak realistik bagi saya. Sekejap saya baca. Okey, Ahmad Alban. Ya, Ahmad Abab bersatu minta 50 kursi. Azmin nanti nak minta berapa? 20, 30 kursi kan? Jadi kita UMNO tinggal apa? Kita UMNO tinggal apa? Apakah kita nak hanya berlapang dada dengan 39 kursi kita yang kita ada ni? Gitu? Oh, kerana baik, kerana sesama Melayu, kerana sesama Islam, kerana untuk perjuangan Melayu. Oh, kita UMNO serah kursi kita pada kluster Azmin. Serah kursi kita kepada PBBM. Azmin ni kita tahu, dia boleh berubah-ubah. Hari ni sokong orang ni, besok sokong orang tu, lusa sokong orang ni. Kita tak boleh bagi kawasan kita dekat kluster Azmin. Buta-buta macam itu. Tak boleh. Kalau PAS nak bagi, PAS bagi. Kalau PAS menjuarai semangat persahabatan di dalam Perikatan Nasional, PAS bagilah kursi PAS. Jangan suruh UMNO lah. Jangan ambil kursi kita lah. Kan? Jangan ambil kursi kita. Sebab bagi saya kena selesai dulu muafakat nasional. Baru boleh bercakap tentang Perikatan Nasional. Ya, saya dah menjawab. Soalan Bro Ahmad Abab. Komen you. Okey. Ada siapa-siapa ada soalan? Boleh tanya? Boleh tanya, saya jawab. Ada siapa-siapa nak bagi pendapat? Ada siapa-siapa nak kata mungkin apa yang pendapat saya ni tak betul? Silakan. So you all fikirlah. Pada saya, BN dan PAS harus utamakan muafakat nasional. Dan dah kita nampak UMNO BN memang utamakan muafakat nasional. Tapi PAS saya tengok tidak utamakan muafakat nasional. PAS utamakan Perikatan Nasional. PAS cakap soal agihan kerusi yang boleh dia beri atas nama persahabatan. Diberikan, diagihkan. Ya. Tapi kerusi dia di tangan tu, dia dah kata 6 kerusi parlimen dia tu dia punya, dia akan pertahankan. Tak akan siapa boleh sentuh. Wah, dalam kerusi dia pertahankan. Orang tak boleh sentuh. Dan dalam perikatan, dia nak suruh kita UMNO bagi kerusi kita kat kluster Azmin dengan PBBM. Mana boleh? No way. Tak boleh. Itu tak realistik bagi saya. Tak realistik. PAS tidak konsisten. Dan bagi saya, PAS tidak konsisten dengan muafakat nasional. Dan saya nampak PAS telah alih arah dia daripada muafakat nasional kepada PPBM dan kluster Azmin. PAS lebih arah ke situ. Ini soal realiti politik. Ini bukan soal kami dengki dengan PAS atau ada niat jahat atau nak pecahkan muafakat nasional. Tidak. Kami siapa nak pecahkan muafakat nasional? Kami pengundi biasa. Jadi PAS tak utamakan muafakat nasional. So yang nak pecahkan muafakat nasional ni PAS, bukan UMNO. Ya. PAS menyokong
agihan kerusi diberikan kepada kluster Azmin dan PPBM. Kerusi siapa yang nak bagi? Kerusi UMNO? Kerusi BN? Suruh PAS bagi kerusi PAS lah dekat kluster Azmin. Suruh PAS bagi kawasan PAS lah dekat Bersatu. Boleh? Ya? Barulah boleh bercakap tentang soal di atas semangat persahabatan, soal agihan kerusi boleh diselesaikan dengan cara baik di dalam Perikatan Nasional. PAS kena cakap super buat. Ya? PAS kena buktikan yang PAS boleh memberi kerusi mereka kepada kluster Azmin dan PPBM atas nama persahabatan. PAS bagi dulu. Baru suruh kita BN UMNO bagi. Ya, ini kerusi dekat tangan tu. 6 kerusi tu dia pertahankan bersungguh-sungguh. Wah, tak ada siapa boleh usik lah. Tapi kerusi kita dia suruh kita bagi. Apa? Dia ingat kita ni apa? PAS ingat kita ni apa? Saya tak nak tertipu. Saya tak nak tertipu di atas nama bangsa Melayu, demi Melayu itu ini. Ya, kita tak nak DAP, kita tak nak betul. Betul atas nama bangsa Melayu, atas nama agama Islam, atas nama kepentingan negara, raja. Ya. Kita boleh bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin dan Azmin. Ya, untuk tubuh kerajaan itu sangat baik dan saya bersetuju dan menyokong kuat. Tetapi tak bolehlah kita kena korbankan kerusi kita bagi pada Azmin dan Bersatu. Dan tak bolehlah PAS utamakan Perikatan Nasional sebelum muktamadkan perjanjian kerjasama politik di dalam Muafakat Nasional. Tak bolehlah. Tak boleh. So, ada siapa-siapa ada pendapat, ada komen? Kalau tak ada, saya nak tamatkan audio ni. Saya nak tamatkan live ni. Ada siapa-siapa nak bagi pendapat, silakan. Ada siapa-siapa nak bagi pandangan, silakan. Saya dah bagi pendapat saya. Saya dah bagi pendapat saya. Itu. Okey, memandangkan tak ada siapa-siapa nak tanya apa-apa. Setakat ni lah saya punya live. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.